إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آله وسلم شؤون الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya diakui bagimu akan berkenan pintamu fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Itu pada waktu yang dikehendakinya Allah Ta'ala, tiada pada waktu yang engkau kehendaki. Kerana khiyarullah, mana pilihan Allah Ta'ala itu bagi hamba itu terlebih baik daripada khiyar hamba bagi dirinya. Pilihan Allah Ta'ala adalah lebih baik daripada pilihan manusia. Sebab pilihan manusia kan dia bercampur. Campur dengan apa? Nafsu. Kerana dia rasa benda itu baik, padahal benda itu sebaliknya. Kadang benda itu dia rasa tidak baik, padahal sebaliknya. Jadi oleh kerana itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bermohon satu perkara, kena kita mengikut akan arahan Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Kemudian kita jaga adab. Ya, itulah dalam berdoa tadi, menzahirkan fakir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin dengan perkenan daripada Tuhan. Kemudian masalah perkenan Tuhan pada waktu yang dia kena, bukan waktu yang kita kena. Sebab pilihan Allah Ta'ala terlebih baik daripada khiyar hamba, pilihan hamba bagi dirinya. Maka hasilnya bagi tiap-tiap doa itu diperkenankan, tiada tertolak. Dan takhir kurnia itu tiada alamat ditolak. Ya Tuhan, maknanya ditakhirkan, lambat, rasa-rasa pada kita lah. Padahal benda itu bukan ditolak. Tiada alamat ditolak kerana bahawasanya janjinya itu tiada menyalahi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah tak menyalahi akan janji dia. Mana janji dia itu? Ud'uni astajib lakum. Kamu pohon, saya aku perkenankan. Cuma ada adab itu dijagalah. Di antara adab yang besar dulu di atas jalan yang sebenar, jalan Islam. Kemudian adab lagi makan, makanan dia kena jaga. Ya, kalau makan benda-benda yang tak elok, yang haram itu ditolak. Itu dalam hadis sahih. Diterangkan orang datang dalam keadaan al-bar, ya, kusut masai dan berdebu pakaian dia pada zahir kita tengok sian, tapi oleh kerana makanan tak jaga, maka amhu haram wa malbasu haram, dimakan minum pakaian dia benda tak elok, maka ba'inama yustajabu, maka di mana kena diperkenankan akan doa dia. Dia akan letakkan doa itu ada sebab-sebab dan ada syarat-syarat dia. Dia cukup syarat, Allah akan terima. Dan penerimaan itu mengikut yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, sebab dia lebih mengetahui. Jadi cara kita jaga adab dan jaga syarat dia, kemudian serah kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Dan semuanya adalah antara doa Nabi Musa alaihissalam dan karam Fir'aun. Nabi Musa dalam berdepan menyampaikan Islam di berdepan dengan kuasa besar Fir'aun. Ya, maka Allah Ta'ala berikan kemenangan tu 40 tahun baru menang. Bukan 4 tahun, 40 tahun. Kalau bagi kita lama kan. Ada bagi Tuhan tu sekejap. Adalah hikmah-hikmah yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan cerita daripada Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu, katanya telah kulihat Tuhanku dalam tidur, masya-Allah. Dalam tidur di mimpi, melihat dengan rohani, dengan laisa kamisli syai'. Itu dasar dia jaga. Melihat antara ke mana pun laisa kamisli, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Ya. Dalam tidur. Ada benda dalam jaga itu tak berlaku. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful halim. Kamu tidak dapat melihat Allah Ta'ala ada waktu jaga ni nas Quran. Wa huwa yudrikul absar. Allah Ta'ala yang melihat kita. Allah. Dan cerita daripada Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu, katanya telah kulihat Tuhanku dalam tidurku. Maka kataku, ya Tuhanku, menahai Tuhan, ya Rabb, berapa kali dah aku mendoa akan dikau, maka tiada engkau perkenankan bagi doaku. Maka firman Allah Ta'ala, gemar mendengar suaramu. Tuhan amat suka gemar mendengar Allahumma, Allahumma, Allahumma. Rayuan hamba tu, rintihan hamba tu, Allah Ta'ala gemar. Bahkan kita ni bila diminta, bila dia hajat, dia dapat projek tu, tak hilang. Ada projek ke ajar kita sembahyang, baca Yasin, zikir, dah dapat hilang langsung gelap. Jadi Allah Ta'ala gemar mendengar rintihan hamba tadi. Sebab apa dalam rintihan hamba tu, Allah Ta'ala kasih dia mengizharkan fakir dia. Ya, dia berdoa tu dia menzahirkan fakir dia dengan Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala sangat gemar. Dan terkadang adalah menyerahi kerana ketiadaan syarat. Ya, kadang-kadang tak dapat sebab syarat kita tak jaga. Dan rukunnya rukun. Tengok dalam doa Rasulullah SAW. Kadang Rasulullah berdoa tak sampai sebaris pun kan. Tapi sebelum tu 2-3 baris tu. Ya, memuji-muji, membesar-besarkan, menzahirkan keagungan kebesaran Tuhan. Barulah minta. Ya. Wahai Tuhan, pentadbir langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa segala-galanya. Macam-macam Rasulullah puji, besarkan. Kemudian barulah minta. Itu adab. Sebab dalam akan menyebut kebesaran Tuhan tu, maka dengan situ akan terlahirlah batin hati kita kedaifan kita. Kita zahirkan kebesaran dia, lahirlah kekerdilan kita. Kita zahirkan dia punya ghina, kaya dia, zahirlah fakir kita. Di situ rahsia kita. Ya. Tahaqquk bi faqrika, baru dah yamudduka bi jina'ih. Tahaqquk bi dhufika, yamudduka bi quwwati. Tahaqquk bi zullika, yamudduka bi izzi. Tahqiqkan memandang akan fakir kamu, baru dah Tuhan beri akan sifat dengan sifat yang maha kaya. Tahqiqkan memandang taif kamu, maka baru Tuhan bantu sifat yang maha kuasa. Tahqiqkan memandang zul, hina kita sehina-hina dengan Allah Ta'ala, barulah Tuhan akan bantu dengan sifat yang maha mulia. Itu keadaan. Ya. Itu kesenian doa tadi. Dan doa ni bila kita kena cara, dia makin dekat dengan Tuhan. Kalau tak kena cara, dia jauh. Dia berdoa tapi batin dia jauh dengan Ta'ala. Ini bahaya. Berapa kali aku mendoa akan dikau, maka tiada engkau perkenankan bagi doa aku, maka perkenan aku gemar mendengar suaramu. Dan terkadang adalah menyalahi kerana ketiadaan syarat dan rukunnya dan adabnya tidak dijaga. Dan ketiadaan menjalani jalan yang sebenar. Kita kena duduk tariqul haq, jalan yang sebenar. Duduk jalan tak sebenar, ya, jalan bid'ah dan seumpamanya yang tak betul, ataupun kekotoran jiwa ni tadi, maka Tuhan tak perkenankan. Dengan perkenan, dengan makna serta keridaan. Kita takut satu lagi perkenan, tapi bukan perkenan reda, dia punya istidrak. Dia bahaya kan? Ya. Kita minta dia bagi. Kadang-kadang timbul pula, terkeluar kalam-kalam dia yang menyongsang. Ya. Dia kata kau semayang, aku tak semayang, kaya-kaya. Ini parah ni. Ya. Sebenarnya boleh pemberian tu ada dua. Satu pemberian atas kasih sayang betul, rahmat. Satu lagi pemberian dalam bentuk istidrat, ini baik. Ya, dalam keadaan dia duduk jalan yang tak sebenar, dalam keadaan dia leka, dalam keadaan dia jauh dengan Allah Ta'ala, bergeluman dengan mungkar maksiat, tiba-tiba segala dia nak Tuhan bagi. Ini jaga tu. Ini dia panggil istidrat. Ini lagi bahaya. Sanastadrijuhum min haitsu la, kena dalam keadaan dia tidak puasan. Lepas tu kita kena tengok. Bila doa kita mustajab, kita kena tengok.
Kita duduk atas jalan betul atau tidak? Kalau betul, alhamdulillah. Itu memang nikmat. Tapi kalau kita duduk tak betul, tiba-tiba kita tengok banyak kita nak Tuhan bagi, dia ulur. Dia jaga. Itu istidrak permuaan. Ya. Ayam kat rumah kita ni habis-habis pun kita bagi dia 4 kelapa, nasi makan, bahan makan lebih-lebih. Tentunya. Petang gaya kita bagi dia makan jagung berkilat special. Rupanya nak pakai gandai merah. Ayam ni wabak aku petang gaya jagung special. Gua nak kena sembelih je. Itu jaga tu tuan ulur ditangkap dia dibaling dalam neraka. Nauzubillah. Itu kita takut gitu. Ya. Itu satu pemberian. Begitu juga tegahan ataupun ujian, bala, azab, dia ada dua juga. Satu bala dipanggil litakrib. Satu lagi bala dipanggil litakzib. Bagi orang beriman, orang saleh kadang sengaja Tuhan uji dia dengan ujian bala. Itu sebenarnya betul ditakrib, Tuhan hampirkan dia dengan Ta'ala. Ya, lagi dia kena bala, Tuhan angkat martabat dia, Tuhan hapuskan dosa dia. Ya, dia sebulan lagi nak balik. Ya, kena balik kampung, nak balik terus. Tuhan tengok dosa dia banyak. Ya, dia merayu dengan penuh betul-betul. Awal Tuhan terima doa dia untuk dia ke syurga. Tapi tak boleh masuk syurga dalam keadaan kotor. Maka Tuhan cuci lah. Tuhan cuci dia. Cuci dengan apa? Datangkan bala tadi. Bila datang bala, ujian, maka dosa dia sapu sampai bersih. Maka layaklah dia untuk menjejakkan kaki dia dalam riyadul jannah. Ini cara Allah Ta'ala yang perlu dipahami. Adapun bala yang kena pada orang kafir, itu memang ditakzib, Tuhan nak azab dia. Sebelum dia kena azab di sana, memang Tuhan nak kena di sini. Sebab kena faham benda tu lah. Dan konteks pemberian Tuhan kita kena tengok. Sebab golongan sulaha, para arifin billah. Bila dia dapat nikmat-nikmat kurnia Tuhan yang lahiriah, ni dia akan tengok kedudukan diri dia tu. Ada tak ada istiqamah pada jalan Allah. Kalau istiqamah, alhamdulillah. Kalau tidak, dia tak boleh ambil. Contoh dia kalau dia berniaga, biasa dia untung satu hari apa, 500 ke 1000 ke. Kalau amal dia cantik, ya, amalan dia tetap istiqamah. Semayang wajib, semayang sunat, baca Quran, zikrullah, tahajud, malam, qiyam, semua dibuat nanti. Tiba-tiba satu hari dia jam, malam tu dia bangun. Dia berniaga tu dapat 3,000. Wah, 3 kali ganda. Maka dia tak berani ambil. Dia ambil kadar biasa saja. Yang lebih tu dia akan sedekahkan, dia hadiahkan kepada fakir miskin dan tempat yang layak dia. Sebab apa tu? Bukan dia kata haram, dia takut istidrak. Itu dia bang. Yang tak berakal ni pula, yang bangang ni tu orang kata, aku tak semayang lagi kaya dia. Aku tak semayang lagi kaya, senang lenang ni dah. Itu semua ni dah, ukuran ni dah silap. Kayu ukur dia terbalik gitu. Dan kata Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an, tiap-tiap orang yang tiada dalam doanya meninggalkan bagi ikhtiarnya dan rida hak kita Ta'ala, maka itu orang itu istidrak. Kata Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an, ini wali besar. Dalam kitabnya kalau doa radhiyallahu an ataupun qaddasallahu sirra atau qaddisa sirru, itu min kibari awliya. Yang telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamat di antara besar para awliya, dia dapat berjumpa dengan Rasulullah secara suri. Adalah hadis Bukhari Muslim disebut mar'ani bil manam fasayrani yaqazatan. Siapa melihat aku dalam mimpi, dia berpeluang melihat aku secara jaga. Dan alam di lain dan nampak ada khusus lagi. Itu sangat daripada karamatul awliya. Sebab didoakan radhiyallahu anhu. Ini wah hebat. Dia kata tiap-tiap orang yang tiada dalam doanya meninggalkan bagi ikhtiar. Di dalam doa adab dia apa? Kena tinggalkan ikhtiar kita. Maksud tadilah serah. Dah doa dah serah begitu. Jangan kita seolah mendesak, mana tak dapat lagi, mana tak sampai lagi, mana tak makbul. Itu jangan. Benda tu jangan ada. Serah tu ke dia. Kalau tak ada benda ni, dengan bawa dia terngiang-ngiang dalam hati dia duk seolah nak memaksa Allah Ta'ala. Cepat dia. Dan reda hak kita dah. Tak ada reda Tuhan. Dalam apa yang ditaksiskan Tuhan, itu makna apa? Orang itu istidrak. Mana orang yang telah diberikan apa? Permuaan. Bahaya. Dia kena istidrak ni kadang tak sedar. Ya, min haitsu la ya'lam. Sedikit dia tak perasan. Itu bahaya. Iaitu pada orang yang dikatakan baginya, sampaikan olehmu hajatnya, maka bahawasanya aku benci mendengar suara. Dia takut kan ni? Dia minta, ada bagi-bagi. Ya. Kalau kita bagi-bagi,
Malah aku nak tengok muka dia. Itu bahaya. Yang tadi tidak, Tuhan tak bagi sebab apa? Tuhan suka. Dia bagi, tak suka. Dengan dia tak bagi, dia suka. Mana kita nak? Kita nak reda dia ke atau nakkan benda yang dia minta? Itu masalah dia. Maka kita nak keridaan Tuhan terlebih besar. Wa ridwanun minallahi akbar. Reda Tuhan terlebih besar. Maka apabila ada dalam doa itu serta ikhtiar haki ta'ala, tiada serta ikhtiar dirinya, maka adalah ia diperkenankan doa. Itu perkenan yang sahih, yang betul lah. Maknanya diserah betul kepada Tuhan pada waktu yang dikenak. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dikenak, bukan waktu yang kita kenak. Waktu dalam doa serah dan minta dan cara ada serah. Jangan ada rungutan walaupun dalam hati kita. Ya, serah terus. Itu adab. Dan kata setengah orang yang arif. Arif ni mana? Arif billah. Ya. Bukan arif bi ahkamillah. Arif dengan ahkamillah itu ulama syariat. Ulama peringkat bawah. Yang arif billah. Orang arif billah ni syariat pun dia arif. Hakikat pun dia mengharungi lautan ma'rifat dengan Tuhan. Itu dia panggil arif billah. Apa kata setengah orang arif? Setengah ba'dul arifin, apabila dikendaki Allah Ta'ala bahawa diperkenankan doa hambanya itu, nasaya dikurniainya akan dia ittirar dalam doa. Kita tengok dalam doa kita ada tak benda tu? Amma yujibun muttar iza da'a. Ya, tidak akan orang yang muttar. Apa makna muttar? Siddatul fakri. Mana lampau fakir hati dia dengan Tuhan. Ya. Ada tak dalam doa dia ada ittirar? Diperkenankan doa tadi, nasaya apa? Dikurniakan dia akan dia ittirar dalam doanya. Dan ittirar itu tiada mustahak hamba itu akan dia daripada dirinya pada segala ahwal. Dia memandang diri ini tidak ada kelayakan. Dia pandang diri ini tidak maknanya apa? Berpatutan untuk benda-benda yang diminta. Semua dia merayu dengan merendahkan diri kepada Ta'ala, mengharap sungguh. Harapan itu macam orang yang terjatuh dalam lautan. Ya. Dia kapal pecah, dia terkapai-kapai dengan laut, macam mana hati dia bulat dengan Tuhan kan, tak ada pandang tempat lain. Itu dipanggil ittirar. Sangat-sangat berhajat. Itu dipanggil setengah rukun doa. Ya, kalau doa hati dia tak menghadap tu ke Tuhan, tu Tuhan tak terima kan. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin. Adalah tidak melayan daripada doa orang yang hatinya lalai. Batu gaya zahir pun mempengaruhi batin. Kata Rasulullah berdoa tu sampai nampak banyak putih ketiak, angkat tinggi doa. Tangan. Dalam kitab Qurratul Ainin, doa tu yang lebih baik dam. Mana himpun tangan. Ya. Kalau gini boleh juga. Tapi kalau jatuh takut bobos. Dia kata ada rapat. Itu doa itu. Cara Rasulullah doa itu. Mana fakir hati dengan Allah Ta'ala. Ini dia berdoa, tangan dia pun tak angkat, letak atas perut dia. Kan? Mati pun mengantuk, amin. Bila baik tak payah kau doa. Di balik dia kata, pom-pom doa kau tak layan. Ini berdoa kau tangan tak ada. Angkat pun tak nak punya, kau ngajau. Betul-betul sungguh, amin. Kau juga nak mati you. Doa tu kena sungguh-sungguh, meraih, mengharapkan. Macam mana kita rasa perlu sangat berhajat. Itulah adab doa. Dan kata setengah mereka itu bermula muttar. Mana orang yang dalam keadaan siddatul fakri ni, itu orang yang apabila mengangkatkan tangannya kepada Ta'ala, tiada melihat dia bagi dirinya amal. Mana dia memandang semua daripada Allah Ta'ala. Dia meninggalkan, ringkas dia, meninggalkan pandangan kepada haul dan kuwah. Itu yang kita baca, la haula wa la quwwata illa billah. Itulah duduk tangga tu. Mana tak ada apa dah. Serah betul dengan Tuhan, harap bergantung betul dengan Ta'ala. Maka apabila telah engkau ketahui janjinya Ta'ala, tiada dusta. Ini masuk matan bawah. Bila kita tahu dan dalam doa bahawanya doa itu Tuhan tak mendustai, dia akan mustajabkan apabila cukup syarat dia tadi. Maka fala yushakkikannaka fil wa' adamul maut wa in ta'ayyana zamanu. Maka jangan kiranya memberi syak akan dikau pada janji itu ketiadaan jatuh yang dijanjikan, dan jikalau tertentu masa sekalipun. Ini barang siapa dijanjikan Tuhan yang akan dia suatu,
Ya, secara umum tadi Tuhan akan memperkenankan. Dan jikalau tiada ditakyinkan masanya sekalipun, jikalau ada ditakyin, ditentukan masa, kemudian maka tiada jatuh, demikian dijanjikan, maka jangan memberi syak akan dia, ada hikmat lain tu. Demikian itu dalam mentasdikkan janji Tuhanmu, ya. Setengah ulama kata kalau diletakkan janji tadi untuk berkenan tapi tak ada disertakan sebab, kadang-kadang dia tak lulus sekali lagi. Tapi kalau didatangkan dengan sebab semua, kemudian didatangkan penuhkan semua janji sebab-sebab syarat dia, itu akan diberi. Walhasil dia apa? Kita kena kuat berpegang dan yakin sepenuhnya dengan janji Allah Ta'ala. Maka segianya atas hamba itu bahawa mengenal ia akan kadarnya dan beradab ia serta Tuhannya dan sukun ia kepadanya pada barang yang dijanjikan padanya. Itu di antara dia. Bersedia bagi hamba tadi mengenal akan kadar dia. Apa kadar diri kita? Fakir, hina, dhaif dan seterusnya. Maknanya segala sifat naqais, segala kekurangan itu adalah sifat kita. Dalam berdoa kena zahirkan fakir. Ya, baru cepat. Zahirkan lemah. Zahirkan kita punya kehinaan. Macam orang minta sedekah lah tuan-tuan kan. Bila dia datang tu diizharkan fakir dia. Dengan baju dia koyak, selipal pun tak pakai, jalan bertongkat, hoyong hayang. Itu dah zahir tu. Dia kalau tak minta pun kita bagi dah. Assalamualaikum, kan dia ketuk pintu rumah kita. Kita pun faham dah tu. Ya? Kita dulu masa kita duduk di tengah kan, nak cerita nak buat, contoh nak test ni. Datang orang Myanmar tu kan, orang perempuan tua lah. Dia datang hoyong hayang jalan kan. Kita ajak naik masuk rumah. Dia pun tunggu kita naik, kita pun ajak. Agak biasa orang bagi kat luar orang kan. Kita ajak naik atas. Ajak naik atas, so dia duduk. Kita bentangkan sapra semua. Makan kita layan, bagi nasi ayam semua. Kita bagi makan tu, dia berdoa tu tak setengah jam. Menangis-nangis. Kita nak test tengok. Biasa orang bagi tu kita layan macam tetamu tu, kita layan. Kan? Buatkan air special ni, bagi minum dia tengok. Agak dia takut, dia tidak. Kita layan betul-betul ni. Macam tetamu kita datang, kita layan. Dia berdoa, ingat kita biarkan. Pamer lama dia berdoa. Ya, menang-menang air mata, jujur-jujur dia. Betul kita bagi dia duit. Suka betul dia dan ni. Biasa orang kadang-kadang tengok orang tu lagi angkat selipar, kunci pintu. Itu Allah Ta'ala bagi kita apa tu? Simpanan. Dia datang fakir miskin tu, dia datang bagi kita simpanan sana. Ya, bagilah supaya kita buat apa? Saham kita di sana. Dia tidak lari. Allah. Zahirkan akan fakir gitu. Ya. Tapi kalau orang datang dalam keadaan fakir begitu, dah zahirkan cara dia itu, kita tanya lagi, nak apa? Nanti dia kata kau gila ke dia. Orang dah zahirkan fakir, kita tanya nak apa lagi. Ya, buat ahwal dia tu dah cukup, tak payah kita tanya dah. Kelakuan dia kita tahu. Itulah maknanya. Ya. Dia macam dalam hadis juga ada. Orang nak minta ampun dengan Tuhan. Sebelum dia lapas keluar lapas istighfar, hati dia tu dah begitu begitu mengharap, rasa hina diri dia, banyak dosa. Ketika itu Tuhan dah ampun dah. Dia belum keluar lapas lagi, Tuhan dah ampun. Ya. Itulah Maha Pengasih Penyayang Tuhan. Tuhan itilak atas batin dia penuh lah tu. Dengan sifat menghina diri dia kepada Allah, merasa dia banyak dosa. Belum keluar daripada mulut dia istighfar, Tuhan dah ampunkan dosa. Ya. Itulah kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi kita macam itulah, kita tengok bukan, dah ada tanda tu. Itu pertama kita zahirkan, kenal kadar kita, lemah, dhaif, fakir. Kemudian beradab dia serta Tuhannya. Ya, beradab. Mana memandang akan kedudukan kita yang hina, yang rendah ni. Kemudian ada adab kita jagalah. Ya, duduk atas jalan yang benar, makanan dijaga, berdoa pada yang betul, ya. Kemudian serah kepada dia, pilihan dia, waktu yang dia kendak, atau semua minal adab. Kemudian sukun kepadanya. Awana sukun tetap. Hati kita tak berganjak, jangan pandang yang lain. Dia saja yang memberi, dia saja yang menarik, semua dia. Pada barang yang dijanjikan padanya, tetap hati kita, tak berganjak. Jangan ada lintasan hati. Tak dapat lagi, lambat, jangan. Ya, jangan ada lintasan hati walaupun sedemikian. Bulat yakin.
dan tetap ia kepadanya, dan tiada syak ia pada yang demikian itu, ya. Dan tiada berubah etikatnya. Maka barang siapa di atas bersifat ini, maka itulah arif pada Ta'ala. Itu sifat para arifin. Sifat para arifin, orang yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala, itulah adab dia. Maka jadilah olehmu menyerahkan bagi Tuhanmu. Jadilah kita menyerahkan diri bagi Tuhanmu, padahal syukur baginya pada yang diperkenankan bagimu daripada kurnia dia. Kesyukuran mesti dizahirkan dengan lisan, dengan hati, memandang semua daripada dia. Kemudian dengan af'al, iaitulah kita mengerjakan segala amalan syariat yang disuruh. Bahawasanya tiada ada syak itu melainkan bagi yang mati hati, ya. Orang yang tak dapat memandang dengan batin hati dia dengan sebenar, maka hati dia mati, sebab tu dia tak kenal Tuhan betul. Dia datang syak macam-macam, padahal Allah Ta'ala buat tu ada hikmah ni. Dan buta mata hatinya, dan kerana inilah kata mu'alif, li alla yakuna zalika qadhan fi basiratik wa ihmadan ya linuri sariratik. Ada rangkaian-rangkaian dengan dalaman tu kan, dalam doa besar. Supaya apa? La yakun zalika qadhan, tidak adalah benda ni mencederakan, supaya tidak ada demikian syak itu mengkurangkan atau mencederakan pada hatimu dan memadamkan cahaya rahsia mesirmu tadi. Dan sesungguhnya telah terdahulu rasanya bahawasanya mata hati itu ialah nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala dalam batin hati dengan wasitah kuwatul iman. Dengan wasitah kuwatul iman. Sebab itu dipanggil nur ni kuwatul iman allazi yusmiru halawatul ibadah wa halawatul ma'rifah. Nur itu ialah kuah, kekuatan iman yang terlampau kuat tu, ibaratkan macam nur yang letakkan dalam batin hati seseorang, ya. Bila nur dia kuat, dia kenal siapa Tuhan, maka dia berpegang apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, bukan apa yang ada di sisi dia, ya. Walaupun harta dia banyak, walaupun dia sihat, dia tak pegang, dia tak sedap. Dia hanya hati dia bersedap dengan Tuhan dia saja. Sebab dia tahu semua tu milik dia. Dia nak beri bila-bila masa, dia nak tarik pun bila-bila masa dia boleh tarik, ya. Itu maknanya. Sebab ni dalam perjalanan ni paling besar kali i'timad. Dalam matan pertama kitab ni pun dibahas masalah apa? I'timad. Apa i'timad? Sandaran. Ya, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja' illa wujudi zalal. Itu matan yang pertama dulu kan. Makna i'timad amat penting. Dan itu merupakan hala 7 dalam perjalanan orang arif. Ma'rifat dengan Ta'ala ni ialah apa? I'timad paling besar. Bersandar dia hanya kepada Allah Ta'ala, ya. Lepas kita buka surah Anfal, ada sifat iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan saja dia bergantung, ya. Walaupun dia kaya raya macam mana pun, dia tak berpegang sikit pun pada diri dia, pada kekuatan dia, pada kuasa dia. Sebab benda tu semua adalah limpahan kurnia Tuhan. Yang Tuhan boleh tarik, dia boleh bagi, dia boleh tarik. Dia nak tarik sekejap, ya. Dia nak bagi pun sekejap, itu hak dia. Maka berpeganglah kita kepada dia sahaja. Itu rukun besar. Kadang Tuhan uji kita ni. Kita senang, kita ibadat bagus. Dia uji kita susah, nak tengok sama tak. Kadang-kadang kita tengah susah, kita gajian ibadat kan. Bila kena senang pula, dia hanyut. Kalau betul tetap, ya, dia tetap. Tuhan uji dengan susah, melepek pun dia tak beranjak. Dia tetap bergantung, dia tetap dia menghadap Allah Ta'ala. Begitu juga Tuhan uji dia dengan kesenangan, limpah ruah, dia tetap bergantung Tuhan, dia tak pegang lain. Baru dia panggil golongan betul arif. Dia masuk lain arif billah, golongan siddiq, yang betul-betul jujur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Tuhan uji, kita akan diuji sikit. Buat diuji macam-macam. Yang penting kita minta lulus. Semua ujian tu kita lepas. Allah. Supaya tiada demikian syak itu mengkurangkan daripada mata hatimu. Kadahan, mana cedera. Jangan cedera. Mata hati kalau cedera biar tak. Macam mata juga. Ya, kalau dah cedera kan, dah suka nak pandang tak apa elok. Saya malam tu dia mandu lah, ada kelabu. Betul kelabu pula tu terik, padam terus. Itu maknanya mata hati biar dia terang. Dan memadamkan bagi cahaya rahsianya. Jadi qalbun, itu dipanggil qalbi. Kalau tempat luar dia, di bawah susu kita 2 jari. Ya, sebab tu kalau mazhab Syafi'i kita sembahyang tutup ni.
Ustaz Syafi'i dah semayang, kita tutup kalbun kita tu. Biar dia jangan mengalari, melainkan dia madap Allah Ta'ala. Bawa susu 2 jari tu. Kalau antarakan Naqsyaband dia tembak itu. Ini dia panggil latifatul qalbi. Bila dia selesai, zikir dia akan panggil latifatul ruh. Latifatul sir duduk atas ni. Itu dia punya apa? Tempat mutabaqah ni. Antara jisim yang zahir dengan jisim yang nurani. Yang kita nak jisim dalam latifatul rabbaniyah, nuraniyah. Itulah dipanggil hakikat insan. Hakikat diri kita. Kemudian dia punya muta'alak Swiss itu banyak lah. Macam kita urut pakai Swiss kan. Ada urut Swiss. Sini ada beraim, mana beraim? Datang tergangkat dia tangkap Swiss kan. Swiss tangkap. Itu zikir ada Swiss kan. Dia tembak tu bagi apa? Cepat pulih. Kita punya apa? Penyakit dalam. Dan sungguhnya telah terdahulu sebutnya bahawasanya mata hati itu ialah nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala dalam batin hati seorang, dalam hati itu. Dengan apa? Wasitah dia apa? Kuwatul iman. Bila iman dia kuat, dan kuat iman dia, iman yazid wa yanqus. Iman dia boleh tambah, boleh kurang. Kita kuat beramal, rajin, jaga, benda-benda merosakkan, itu maksiat, 7 anggota jaga. Maksiat, 7 anggota. Mata, telinga semua jaga. Kita kemudian kita siram dia pula, cancarkan dengan amal saleh banyak. Maka dia iman tu akan bertambah. Bila bertambah iman tu, nur dia lagi terang. Ya, bila cahaya terang, lagi senang memandu kan. Kita berjalan malam, kalau kenderaan kita api dah terang, sedap bawa. Kan? Kalau malam, bawa motor Honda Kapcai, tergantung cabut mentol dulu. Nalah yang elektrik sebab. Sebab bila jalan gelap, resiko tinggi. Itulah hati. Dia tak dijaga nur dia tadi, dia malap dia, risiko tinggi. Banyak dia terbabas. Terbabas mana masuk longkang maksiat. Na'udzubillah. Apabila nur itu ialah beroleh petunjuk akal dengan dia kepada jalan hak, dan apabila menghendaki Allah Ta'ala akan mengurniai seorang hamba daripada segala hambanya akan suatu daripada asrar dia, sir dia, ya asrar rububiyah, mana rahsia-rahsia ketuhanan, maka dilimpahkan atasnya daripada rahmaniyah. Sifat Rahman dia, pengasih penyayang dia. Maka sucilah hatinya daripada syirik yang khafi. Semua dipanggil limpahan daripada Ta'ala. Limpahan daripada Tuhan. Bila dibuat persiapan, bermatan akan datang, dia akan masuk. Ya. Rubbama warada alaikal anwar fawjatil qalb masyuan bisuril asr fartahadat min haisun nazarat farriq qalbak minal aghyar yamlahu bil ma'arif wal asrar. Ada kalanya Tuhan nak tuangkan dalam batin hati seorang tadi, ya, berbagai-bagai kurniaan. Tiba-tiba fawjatil qalb, dia tengok di hati kita ni mahsuban bisuaril asar, penuh lagi dengan makhluk kotor banyak lagi tuan. Fartahalat min haisun nazarat, ditarik balik. Ya. Jadi kita nak tuang air dalam gelas, dah tengok ada lipas mati dalam. Angkat balik tadi. Padahal bekas tu air tu 1001 macam boleh tuang air. Air mineral boleh, air Milo boleh, TO boleh, tarik ada kan. Kopi jantan ada, kopi janda pun ada kan. Macam-macam dia orang letak kopi boleh jandanya. Macam-macam ada kopi. Tuang dengan syarat apa? Dia bersih. Kalau gelas tu kotor, apa benda untuk dituang. Ya, itulah batin hati itu. Bila kita bersihkan dia daripada maksiat, daripada mungkar, daripada lalai, tunggu Tuhan akan tuangkan. Ya, jadi kerja-kerja apa? Farriq qalbak. Bersihkan batin hati kamu, kosongkan daripada yang lain daripada Ta'ala. Baru yamla bil ma'arif wal asrar, Tuhan akan penuhkan dengan ma'rifat dan sir yang rububiyah daripada ketuhanan, yang macam-macam kan. Maka dilimpahkan atasnya. Itu sebab dia kena kursus kan. Masuk suluk dia tembak ya. Dengan zikir yang banyak, ya, kawalan dijaga. Bawa orang suluk ni kawalan jaga, makan dia kena jaga. Tak banyak, 1/6 kan. Tidur jaga. Paling awal tidur pukul 12, pukul 3 dia kena bangun. Kan? Mata tak tengok maksiat. Dia duduk situ je, tembak, memang cepat terbuka. Ya, cepat terbuka. Macam warid ke apa ni. Bila baca warid kadang buat seorang berwarid berbelas sebenarnya dia. Tu buka, ni tu buka, macam-macam orang buka. Sebab apa? Dia dah bersihkan tapak. Kan? Dia tarik zikir satu hari 10,000, perempuan 70,000. Kan? Kita tarik kat rumah zikir 2,000 dah jatuh. Apa tasbih tu? Wah, sedap zikir pula tengok pula. Lepas tu tengok cerita keling, habis terus. Mentul pun nak menyala, tengok cerita keling habis, padam. Nur pun nak menyala, kita padam ke balik. Ni tak, kita kata kawal.
kawalan rapi ada. Doa masyayikh, mursyid ada. Oh, memang cepat. Siapa rasa dia tahu tuan ni. Allah Karim. 6 bulan kita buat, insya-Allah 10 lagi. Jangan masuk dia. Nak test kan. Cuba kan. Bermula nur itulah beroleh petunjuk akal dengan dia kepada jalan hak, dan apabila mendaki Allah Ta'ala akan mengurnai seorang hamba daripada segala hambanya, akan satu daripada asrar, ya, rahsia-rahsia hebat dan rububiyah dibangsakan kepada ketuhanan, maka dilimpahkan, tuan-tuangkan atas daripada rahmaniyah, maka sucilah hatinya daripada syirik. Orang bila masuk syirik, hati dia bersih tuan, dia tidak tangga awliya ni. Ya, dia masuk lain para awliya punya iman. Arif billah. Sebab syirik kita ada berapa? 3. Yang pertama dipanggil asyirkul jali. Ya, ataupun syirkul akbar, syirik yang besar. Itu kita tak kenalah. Menyembah berhala, patung-patung, atau alhamdulillah kita dah selamat. Yang 2 lagi ni kita nak lepas ni. Satu lagi yang kedua dia panggil asyirkul asghar. Ya, wa huwa riya, Nabi kata, in akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Dalam hadis sahih Nabi kata, aku cukup bimbang, akhwaf, cukup aku takut kena pada umatku. Nabi bimbang kena kat kita. Tiba-tiba kita tak bimbang, beratlah. Ya. Apa dia panggil? Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa dia? Wa huwa riya. Buat ibadat, dia pusing buat lain. Bukan kena Allah, kena orang, dapat puji, dapat sanjung, dapat nama. Oh, itu semua habis foto. Dia kena buang habis. Ya. Yang ketiga ialah syirik khafi, yang paling kecil. Halus memandang diri dia, itu semua kena buang. Pandang dia, jangan pandang kita. Ya. Sebab tiga-tiga syirik ni sifat dia apa? Ibtal. Apa makna ibtal? Membatalkan. Syirik yang besar, dia membatalkan iman dan akidah. Dia pergi sembahnya makhluk, patung, batu yang diukir, kayu dipahat, macam-macam. Itu iman dia rosak, batal. Adapun syirik asghar yang pertengahan ni, dia membatalkan juga, tapi iman dia tak batal. Dia batalkan sawabul amal, pahala amal. Bila riak, wujud semua habis, kosong amalan. Kosong. Yang ketiga ni, ini lagi tinggi ni. Ya, syirik yang kecil ni, dia membatalkan syirik yang tersembunyi, khafi. Sebab tu bila tersembunyi, betul-betul kita tak payah nak stres kan. Cukup. Kalau penyakit dalam tu dia punya apa? Barang yang cukup payah dikesan. Dia membatalkan apa? Sidqut tawajuh. Kejujuran menghadap hati kepada Tuhan tu akan terrosak. Bila dipandang daripada diri dia, habis dia rosak. Sebab tu dia kena fana, dia kena lenyapkan. Ya. Itu yang di slogan kita pun Nabi sebut, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ya, la haula wala quwata illa tu gedung, Nabi kata. Kanzun, gedung daripada gedung surga Allah Ta'ala. Maknanya kalau dalam gedung Tuhan tahu jelas bermacam-macam jenis Tuhan, pembukaan akan dibuka bila seorang berjaya memadamkan pandangan khalqiyah, pandangan makhluk dalam batin hati dia. Pandangan luar nampak. Mata kepala luar macam biasa kan. Pandangan dalam tu. Ya. Sebab tarikan bila kuat aja dengan Allah Ta'ala, dia akan terhapus pandangan lain. Macam kita juga kan. Tarikan dia tu gila betul kepada kekasih tu. Sampai dia kata apa? Tak ada aku nampak dalam dunia, kau seorang je tu. Wah, betul-betul. Ya, aku tak kenal kau seorang itu. Padahal orang lain ulama. Maksud kenal apa? Kenal dalam. Rasa dalam tu maksud dia. Ya, walaupun luar dia nampak. Itu dengan orang, dengan Tuhan lagilah kuat tarikan dia ni. Kelazatan, kenikmatan dia maha dahsyat. Atau dia kena bersihkan. Daripada 3 syirik. 3 syirik dia bersih, betul-betul baru dia duduk, dia masuk lain golongan muwahhidina hakikatan. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala pada hakikatnya. Ya, dia mentauhidkan dari 3 sudut. Ya, tauhid am, tauhid khas, dan tauhid peringkat khawasul khawas ni. Habis bermula nur itu ialah beroleh petunjuk akal dengan dia kepada jalan hak, dan apabila menghendaki Allah Ta'ala akan memurniakan seorang hamba daripada segala hambanya, akan suatu daripada asrar rububiyah dan limpahkan daripada rahmaniyah, maka sucilah dia Tuhan kendak ni, maka sucilah hatinya daripada syirik khafi dan terbukalah mata hatinya. Barulah dia boleh buka betul. Dia buka mata luar, mata dalam serentak. Kita banyak kan buka mata luar, mata dalam sepit lagi kan. Tak pun nak buka hari. Itu yang payah. Bila mata dalam tak buka, dia tak nampak kebesaran Tuhan. Dia nampak makhluk yang besar. Ya.
dengan nur hidayah dan beroleh petunjuk dengan demikian itu hamba itu kepada jalan mahabbah. Jalan para awliya ialah jalan mahabbah. Tariquna tariqul mahabbah, membentuk jalan kasih yang kuat dengan Allah Ta'ala. Kalau kasih tak kuat, dia tak boleh pergi, dia tak boleh masuk dalam istana makrifat, dia tak boleh masuk. Dia mesti ada mahabbah yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala. Sebab tak boleh lupa kan. Iza waqa'al iltifat faqad naqasalahu. Iza waqa'al iltifat, bila hati itu jatuh berpaling dia pada Tuhan aja, habis. Faqad naqasalahu, kasih dia dah kurang. Lagi jauh dia paling, lagi kurang kasih. Bila kasih dah kurang, maka rohani dia nak berjalan tu dah berat. Ya, sebab mahabbah tu kena kuat. Jalan dia ialah jalan mahabbah. Sebagai tanda orang mahabbah apa? Banyak ingat dan banyak sebut. Itu tanda. Man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa kasih satu benda, saya dalil dia apa? Dia banyak ingat dan banyak sebut benda tu. Kejap-kejap dia cerita benda tu, kejap-kejap dia cerita benda tu. Sebab apa? Sebab dia shock benda tu. Dia cerita benda tu. Begitulah orang yang kasih dengan Allah Ta'ala sentiasa. Hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Dan tiadalah berkendak kepada amal, dan sebab kerana bahawasanya iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf fala tubali ma'ha wa in qalla amalu. Ini akan datang insya-Allah dibincang ruh bagi amalan kita tadi, ia telah ada tawajjuh hati kepada Tuhan. Iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf. Bila Tuhan buka kita maknanya satu wajah daripada makrifat, maka ketika itu jangan engkau hirau walaupun sedikit amal. Maksud dia apa sini? Amal walaupun sedikit, bila serta dengan ta'aruf dia dengan Tuhan, maka kualiti dia amat tinggi. Orang duduk taraf makrifat begini, diangkat di takbir semayang, habis dah. Lenyap dia dengan Allah Ta'ala terus. Berlazat dia dengan Tuhan. Ya. Sampai ke salam. Dia pun seronok, tak boleh nak cerita. Memandang azamah kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, yang lazat, tak boleh nak cerita. Kesedapan makrifat dengan Tuhan. Ya. Kita buangkan takbir bagi kita dah sampai laut, belum sahur. Sampai belum sahur. Rokok dengan berjohor. Hati dia mengayau. Sedangkan semayang tu kita panggil mahalul munajah. Ya, tempat iskun, tempat berasyik dengan Tuhan, berinduan dengan Tuhan. Tempat semayang Allah Ta'ala. Ya, kita tentang pada waktu alhamdulillah. Ya, bertuah itu mengandung itu kata untuk kan. Bertuah dapat maka pembukaan makrifat. Waktu dia kata iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf wala tubali ma'aha wa in qalla amalu. Ya, akan bincang masalah ini. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Yeah.